Anda kena tengok betul-betul. Orang ni buat duit sebab beli emas ataupun orang ni buat duit sebab Selamat datang ke YouTube channel Dr. Adam Zubair, Doktor Kewangan Anda. So kali ini saya nak ulas topik tentang emas. Yelah, emas ni topik yang sedang viral sekarang ini. Specifically emas, di mana ada sebahagian golongan yang percaya emas ni adalah solusi untuk semua masalah kat dunia ini. Ataupun dalam bahasa lainnya, labur saja semua duit anda ke dalam emas. Adakah emas ni satu-satunya pelaburan kalis inflasi? Hari ini saya nak kongsikan kepada anda pandangan saya, pandangan peribadi saya terhadap emas itu. Emas ini kalau kita tengok, pada asalnya emas ni merupakan satu batu lah. Emas ni merupakan satu material ataupun satu logam. So kalau kita tengok dekat periodic table, gold is part of it. It's an element. Dan emas ni adalah satu rare material. Maksudnya dia bukannya anda boleh dapat emas sewenang-wenangnya, bukannya anda boleh jalan korek tanah, mana-mana tanah yang anda berada anda dapat emas. Tidak, emas ni ada kat tempat-tempat tertentu sahaja. Dan emas ni because it's rare, okay, it's rare again, sebabkan dia rare, go back to kelas ekonomi bersama Dr. Adam, supply and demand. Bila supply itu limited tetapi demand tinggi dan bertambah, maka harganya pun akan naik. Betul? Disebabkan itu harga emas ni tak murah lah, mahal lah. Walaupun anda nak beli 10 gram pun berapa yang anda kena keluarkan. Persoalannya, adakah emas ni tempat pelaburan yang sesuai? Kalau tanya saya tak nampak emas ni adalah satu-satunya tempat pelaburan untuk anda gandakan duit. In fact, saya tak nampak pun emas ni tempat sesuai untuk gandakan duit. Bukan. Emas ni bertujuan untuk anda lock the value of whatever money that you have. Okay, lock the value. Or dalam bahasa lainnya, anda nak hedge your investment or hedge your saving. Hedge ni apa? Hedge ni macam saya cakap lah, nak lock the value. Kenapa saya cakap lock the value? Sebab emas kita tahu sumbernya itu limited. Satu. Okay, yang kedua, because it's limited, harganya tu dia stabil. Dia tak naik dan turun secara mendadak. Value dia tak hilang. Emas, kalau anda nampak emas pada zaman Nabi, zaman purba dahulu kala, samalah dengan emas zaman sekarang. Dia tak berubah bentuk. Fine, dia berubah bentuk. Ada yang dinar, ada yang jongkong dan sebagainya, tetapi it's still a gold. Berbeza pula dengan mata wang yang kita gunakan sekarang ini, iaitu mata wang dari segi fiat. Tak kisahlah anda punya mata wang apa. Sama ada mata wang ringgit Malaysia, USD, Singaporean dollar. In fact, kalau anda tengok mata wang negara Malaysia tu sendiri berubah-ubah ikut zaman. Betul? Dulu kalau RM1 coin, siling. Sekarang ni RM1 jadi kertas. Kertas tu pun ada beberapa jenis kertas sampailah RM1 sekarang ini. Nampak tak? Dia berubah bentuk dan yang paling pasti dia berubah nilai. Sebab dulu RM1 dulu, anda boleh pergi shopping mall. Boleh beli macam-macam barang hanya dengan RM1 sahaja. Kalau RM10 tu mungkin anda ni anak orang kaya dah. Okay? Kalau bawa pergi sekolah, RM10 memang kaya raya. Tetapi sekarang ini anda ada RM10 pun belum tentu anda boleh beli makanan. Nampak tak? Nilainya tu berubah. Dan berubah bukannya berubah makin bagus. Tidak. Lagi teruk. Disebabkan itu, saya nampak pelaburan emas ni sesuai untuk anda lock the value. But not for investment. Investment ni kita nak grow kita punya duit. Tetapi lock the value. Right? So, kena faham benda ni. Itu yang pertama. Kita tengok pula emas. Emas dulu, okay, zaman dulu kala, let's say lah 10 gram emas, apa yang anda boleh beli dengan 10 gram emas sekarang, anda boleh beli benda yang sama. Adakah emas naik harga? Tidak sama sekali. Sebenarnya ringgit Malaysia itu yang jatuh nilainya. Kenapa jatuh? Disebabkan oleh printing money. Sebab kerajaan kita ni dia print duit. Setiap kali dia print duit, berlaku ketidakseimbangan dari segi supply dan demand. So bila supply banyak di dalam pasaran, demand tak banyak, maka nilainya tu jatuh. Okay, so now you know, emas ni kegunaannya untuk lock the value. So, adakah sesuai untuk pelaburan? Tak semestinya. Sebab kalau kita nak melabur ni, kita nak gandakan lagi kewangan kita. Sama ada kita nak gandakan ataupun kita nak dapat passive income ataupun jana pendapatan. Apa yang saya buat, normally emas ni saya nak lock sebahagian kecil daripada harta saya. Itu sahaja tugasnya. Kalau saya sendiri, saya takkan invest more than 5% of my total net worth, nilai aset bersih saya.
Let's say dalam bank saya ada 100,000. Saya ada pelaburan dalam saham. Saya ada pelaburan dalam unit trust. Saya pun ada invest dalam beberapa property. Misalnya, saya pun ada letak duit saya dalam cryptocurrency. Total kesemuanya, let's say lah, saya ada RM500,000. 5% daripada RM500,000 berapa? RM25,000. Itu saya akan convert kepada emas. Saya akan simpan 5%. Not more, not less, just 5% around that is good enough. Itu saya sendiri. Dan saya tak beli emas untuk jual beli. Saya tak buat leverage, bagai-bagai semua tak ada. Saya memang tak anggap emas ini sebagai satu bentuk pelaburan. Saya hanya anggap emas sebagai satu tempat untuk saya lock value. Itu sahaja. So, kalau anda tanya saya, adakah emas ni tempat yang sesuai untuk pelaburan? Jawapan saya tidak. Macam saya cakap, emas ni tempat yang sesuai untuk lock the value. Itu sahaja. Dan kalau anda tanya saya, tempat-tempat pelaburan mana yang sesuai? Banyak lagi. Anda boleh melabur dalam pasaran saham. Anda boleh melabur dalam property. Anda boleh melabur dalam kripto. Anda boleh buat bisnes. Ada macam-macam lagi tempat yang lebih sesuai untuk anda gandakan duit anda kalau nak dibandingkan dengan emas sahaja. Tapi orang akan cakap, oh tapi saya nampak orang post kan, kalau kita buat emas ni kita dapat banyak duit. Anda kena tengok betul-betul, orang ni buat duit sebab beli emas ataupun orang ni buat duit sebab jual emas. Itu saja daripada saya, dan jika anda belum lagi subscribe YouTube channel Dr. Adam Zubir, pastikan anda subscribe supaya setiap kali saya release video baru, anda akan dapat notifikasi. Dan jika anda nak belajar lagi tips-tips kewangan yang lain seperti pelaburan ASB, kredit kad, kereta, rumah, emas, saham dan macam-macam lagi, senang sahaja pergi ke YouTube. Type saja nama saya Dr. Adam Zubir, diikuti dengan kata kunci yang anda nak cari. Contohnya macam Sikris, type Sikris dan video saya akan ada. Dan jika anda ada sebarang pertanyaan ataupun sebarang komen, kongsikan dekat dalam ruangan komen di bawah. Itu saja daripada saya akan jumpa anda nanti.